Alright guys, so ni dia punya kotak untuk smartwatch tu, Amazfit GTR Mini. Kalau korang tengok dekat bahagian tepi ni kan, dia ada dia punya tagline, and dia punya kotak kalau korang perasan dia nipis and dia kecil sikit. Kalau kita nak banding dengan yang sebelum ni, aku dah pernah review pasal GTR 4, this one GTR 4. Dari segi dia punya ketebalan, kalau korang tengok kat sini, yang GTR 4 ni dia macam tebal sikit lah nak bandingkan yang mini version ni. Tapi aku tak nak review yang ni, kita nak tengok yang baru ni, which is yang mini version punya GTR Mini. Kita buka dulu dia punya plastik ni sebabnya dia ada reflection tu. So aku nak buka dulu dia punya plastik ni. Okay, of course dia akan ada dia punya brand kat sini, Amazfit, a Zepp brand, and this one dia boleh support Zepp OS, which is dia punya application lah untuk nak operatekan dia punya smartwatch ni. And aku rasa dia punya smartwatch ni akan jadi kecil sebab nama dia pun mini kan. Nanti kita akan tengok dekat bahagian dalam kotak ni dia punya smartwatch tu macam mana. Dekat bahagian tepi kiri kanan dia akan tulis dia punya tagline ni, which is up your game. Dan dekat bahagian belakang dia ada dia punya highlight ataupun dia punya spek lah dekat situ. Dia ada dekat situ slim and stylish design with stainless steel. Lepas tu dia ada 5 satellite positioning system, 1.28 inci HD AMOLED display. Dia punya heart rate boleh support ataupun dia boleh track 24 jam, okay, 24 hour heart rate. Dia punya oxygen pun ada juga, stress monitoring. And untuk dia punya sport mode, dia boleh ada 120 guys, 120 sport mode. And then dari segi dia punya bateri, dia cakap kat situ ultra long battery life. Alright, so kita just buka je. Buka-buka je, dia terus ada dia punya smartwatch dekat situ. Kita peel off dia punya stiker ni, nampak kat situ. Memang sangat-sangat kecil. So dia punya strap boleh nampak kat situ. Dia nipis sikit lah nak dibandingkan dengan yang GTS 4 punya. Kalau yang GTS 4 punya dia macam tebal sikit, tapi yang GTR Mini ni dia macam nipis sikit ataupun dia kecil sikit dia punya strap ni. Serius, aku boleh katakan dia punya size ni memang ringan je. So dekat bahagian kotak ni jangan buang lagi guys, sebabnya dekat bahagian bawah ni dia ada dia punya documentation and dia punya charger. So kau just buka je dekat sini and kita keluarkan dia punya charger. This one dia punya charger, this one dia punya documentation and dia punya user guide, user manual and everything lah. Kalau korang tak tahu, dia menggunakan charger yang macam biasa je. Okay, kebanyakan Amazfit punya charger dia menggunakan charger yang jenis macam ni. So kalau kau letak kat sini, dia akan melekat kat situ. Okay, dia boleh hold korang punya smartwatch dengan kuat, nampak tak jatuh. So letak tepi dia punya charger. Jom kita tengok dari segi dia punya strap ni. Dia menggunakan jenis yang silikon punya strap. Okay, kalau kau tengok kat sini, dia punya strap memang fleksibel. Okay, memang fleksibel dekat that. So jom kita onkan dia punya smartwatch ni. Okay, just tekan je dia punya power button ni for a few second. Kalau dia ada bateri lah, ataupun nak kena charge dulu. Aku rasa nak kena charge dulu sebabnya dia tak hidup sekarang ni. Okay, hidup. Okay, dia ada bateri. Semuanya kau nak kena tekan lama sikit untuk nak hidupkan dia. Okay, sementara dia nak boot up kan, jom kita tengok dari segi dia punya luaran guys. Untuk dia punya frame ni nampak macam metal, and dia claim dia orang cakap dia punya permukaan ni stainless steel. So kalau aku pegang ni pun dia rasa smooth je dia punya bezel dekat bahagian tepi tu. And dia just ada satu je button dekat sini. Okay, just satu button sahaja. Tapi button ni just untuk tekan. Okay, korang tak boleh nak scroll ke atas ataupun ke bawah. Kalau yang GTR 4 punya, this one GTR 4 punya, this one dah habis bateri guys, aku jarang pakai. Untuk GTR 4 ni, kalau korang scroll kat sini kan, dia boleh naikkan ataupun dia boleh turunkan dia punya setting tu. Tapi kalau yang GTR Mini ni, kalau kau scroll dia tak jadi apa-apa. Korang kena touch screen guys. Okay, so kita ambil language English. Okay, korang kena download dia punya application ni, which is Zepp app. So dia punya Zepp app ni aku dah download. Kita just scan je dia punya QR code tu. So kita scan. Okay, after dah scan, dia akan pairing dengan dia punya smartwatch ni. Alright, memang laju guys. Nampak? Memang kejap je dia punya pairing ataupun dia punya binding tu dah settle dah. Pair. Easy as that. Dia punya bateri dia dah display dekat sini 77%. Dan dekat sini, jom kita tengok dekat dia punya smartwatch. Okay, dia akan ada macam tutorial dekat korang semua kat sini. Swipe up dia akan ada apa, swipe down dia akan ada apa, tekan button ni akan ada apa, semua dia dah display dekat sini. Nampak macam premium kan, dengan dia punya watch theme tu, dan dia punya strap ni yang warna hitam ni. Tapi korang boleh adjust ataupun korang boleh ubah dia punya theme ni, korang nak theme yang mana satu. So kita hold lama-lama and kita boleh pilih theme mana yang korang nak. Kalau korang nak yang warna putih ni pun boleh juga. And kalau korang nak banyak lagi kan, dia punya watch faces korang boleh download dekat dia punya application ni juga.
But so far dari segi dia punya scrolling, kau boleh nampak kat sini memang smooth. Yang ni lah function ataupun kenapa reason aku suka produk Amazfit ni. Dari segi dia punya performance memang tak akan mengecewakan guys. Memang nice je dari segi dia punya scrolling. Kalau kau nak tengok kat sini memang sangat-sangat nice guys. Dia tak ada delay ataupun dia tak ada lag langsung. And dari segi dia punya brightness pun boleh dikatakan agak terang ataupun agak pop up lah. Kalau kau nak tengok dekat bawah cahaya matahari pun dia still boleh nampak. Even aku punya watch faces ni warna hitam tapi dia boleh terangkan juga. Kau nak tengok dekat sini, dekat bahagian belakang dia ada dia punya sensor. Okay, that one untuk korang nak charge dia punya charger ni, dia akan magnetize dekat situ, dia akan melekat dekat situ. And dia ada juga sensor untuk korang punya heart rate, korang punya blood oxygen and korang punya stress semua dia akan measure dengan menggunakan sensor tu. And macam aku cakap tadi, dia just ada satu sahaja button. So memang sangat-sangat minimalist punya design. So kalau aku pakai kan, jom kita tengok. Okay, aku rasa sesuai untuk tangan yang macam aku ni, tangan yang kecil kan. Kalau perempuan nak pakai pun aku rasa tak ada masalah sebabnya dia mini guys. Okay, jom kita tengok ada ke tak dia punya always on display. Display and brightness, and dekat sini always on display ada dekat sini. Kita boleh turn on kan dia. Okay, this one off and kita enable kan untuk all day. Okay, so after kita enable kan dia akan jadi always on display lah. Tapi dia punya always on display dia akan ubah, dia akan jadi mode yang malap sikit. So that dia tak ada makan banyak sangat dia punya bateri tu. So nanti kita tengok. So this one dia punya always on display. Nampak dia punya perbezaan? Dia akan jadi warna hitam and just warna putih je. Depends atas korang punya watch faces. So kalau kita hidupkan dia akan ada banyak lagi color kat sini. So untuk nak mengurangkan penggunaan bateri, dia akan jadi macam tadi. Dia akan dimkan sikit dia punya brightness tu. Dia akan ada notification reminder. So kalau ada notification, dia akan masuk dekat di smartwatch. Notification apa yang masuk, WhatsApp ke, email ke, incoming call ke, semua SMS ke. So korang boleh enable kan dekat sini. Kalau korang nak incoming call, aku nak on kan dia, just tekan dekat sini and alert. So dia akan tunjukkan notification lah. Kalau ada orang call, korang boleh angkat dekat smartwatch ni. Ni dia punya apps lah, korang boleh explore lagi. Aku tak nak tunjuk satu-satu, cumanya aku nak tunjuk dekat dia punya smartwatch ni. Round ni kau boleh tekan untuk nak aktifkan dia punya mood-mood lah. Macam dekat sini dia ada pi, dia ada heart rate, dia ada blood oxygen, semua dia ada sport mode pun ada juga dekat situ. Dari segi dia punya setting semua dia ada dekat sini. And this one untuk perempuan punya, dia ada menstrual cycle. Okay, dia ada banyak guys, korang boleh explore sendiri dia punya setting, dia punya breathing training, and detail semua dia boleh jadikan as a shutter juga untuk korang punya kamera. So the first one, jom kita tengok dari segi dia punya heart rate. Betul ke tak ataupun accurate ke tak dia boleh ambil aku punya heart rate lama mana. On the spot guys, dia boleh ambil on the spot. Macam aku baru je pakai jam ni. Tadi aku buat bersukan tadi, dia naik sikit aku punya heart rate kepada 128. So kalau korang nak tengok real time punya heart rate, just tekan je kat sini refresh and dia akan measure korang punya heart rate lama ke tak. Jom kita tengok. So biasanya kalau okay, memang sangat-sangat cepat. Aku tak sempat nak cakap lagi, dia dah settle dah ambil aku punya heart rate. Sekarang ni 93 beat per minute guys. Okay, so dari segi kecepatan memang aku respect. And kalau kau nak tengok detail, kau boleh swipe ke bawah lagi. Dekat sini dia ada lah dia punya detail. Aku boleh tengok semua detail heart rate korang. Okay, jom kita tengok. The next thing dia ada measure one health indicator. So this one dia boleh ambil semua. Dia boleh ambil korang punya denyutan nadi, korang punya blood oxygen, stress level and everything. Dia akan ambil dalam satu masa yang sama. So korang dah tak perlu nak tunggu satu-satu. Okay, dia akan keluarkan detail ataupun result semua sekali. Dekat sini aku punya beat per minute 90. Okay, 90 aku punya nadi, aku punya stress 71 and aku punya blood oxygen 99%. Jom kita tengok lagi apa lagi yang dia ada kat sini. Dia ada sport mode juga guys. Untuk sport mode dia ada banyak jenis sport mode guys. Dia ada outdoor running, dia ada walking, dia ada treadmill, kau boleh tengok kat situ yoga, cycling, swimming pool pun boleh juga sebabnya this smartwatch dia waterproof guys. Zumba, badminton, indoor fitness, memang ada banyak sangat guys, banyak sangat-sangat. And kalau korang nak tengok kat sini, dia ada lagi more workout. So dekat more workout ni dia ada banyak guys. Kalau korang nak yang cycling punya, dia ada banyak cycling, ada BMX, indoor cycling, outdoor cycling. So kau boleh pilih je nak yang mana satu. This one ball workout sampai 28 workout semua sekali yang korang boleh pilih and kau boleh track korang punya pergerakan tu. And the best thing is this smartwatch dia ada GPS juga.
So aku dah try dah dari segi dia punya GPS. Aku try yang walking punya. Untuk semua sport mode ni dia ada GPS guys, no need to worry. Okay, so untuk aku dah try untuk yang walking punya, and dekat sini kalau yang warna merah ni dia tak ada GPS lah, sebabnya aku tengah hadir dekat dalam bangunan ataupun dalam studio sekarang ni. So dia tak boleh nak tunggu ataupun dia tak boleh nak ambil GPS tu kat mana. Tapi kalau korang ada dekat luar bangunan, dia akan jadi warna hijau. So bila warna hijau tu, dia punya GPS dah aktif. And dari segi dia punya accuracy kan, aku dah try, memang sangat-sangat accurate guys. Ni aku tak nafikan, memang betul dia punya accuracy tu memang tepat guys. Sebenarnya aku dah lari buat satu bulatan aku dekat parking lot kereta aku buat satu bulatan, and after dah habis workout tu memang betul GPS dia memang accurate. So function apa lagi yang ada dekat sini, jom kita tengok. Dia ada music dekat sini, korang boleh play and kau boleh stopkan music dekat sini. Ni aku punya video, okay, aku punya phone. And sekarang ni aku nak tekan stop dekat aku punya smartwatch ni, dia akan stop nanti. Okay, dia dah stop dah. Kalau aku tekan play, dia akan play. Kau dah tak perlu nak tekan dekat smartphone korang, tapi just tekan je dekat aku punya smartwatch ni. Kalau kau nak next, kau tekan je next, dia akan ada next kat situ. Okay, tekan je dekat smartwatch ni, dia function guys. Selain tu juga, okay, jom kita tengok the next features apa lagi yang dia ada. Tadi dia ada yang kamera punya. Kita buka kamera, tengok accurate ataupun tak. Let's say aku nak snap, aku just tekan je kat sini. Okay, aku punya kamera dah snap dah kat situ. Try untuk record. Okay, dia record. See, dia record. And aku nak stop. Alright, so senang lah kalau aku nak shoot video dengan menggunakan aku punya smartphone. Aku letak aku punya smartphone jauh, aku just tekan je dekat aku punya smartwatch ni, and aku punya smartphone akan automatically record. Dia actually ada banyak function guys, tapi aku tak akan pergi satu-satu. Kau boleh tengok kat sini, dia ada banyak jenis function. Dia ada timer, suhu ataupun weather pun ada juga kat situ, ada kalender juga. So tu je guys yang aku nak review pasal di smartwatch. Bagi aku sesuai untuk perempuan lah, of course, sebabnya dia kecil kan, dia mini. Tapi untuk lelaki pun boleh pakai juga, sebabnya kalau aku pakai sekarang ni pun dia tak nampak macam bulky sangat. So kalau korang nak this smartwatch, kau boleh tekan je link dekat description. Aku dah sediakan link dekat description. Tu je video daripada aku. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video, and see you guys in the next video.